Untuk sesi kali ini, insyaAllah kita nak berkongsi tentang health sharing, dan hari ini kita ada topik special oleh speaker special kita hari ini untuk membentangkan topik seperti yang kita tengok dekat skrin itulah edema. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, kalau speaker dah bersedia, saya nak mempersilakan Puan Ilna Izura. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar ke? Dengar. Tapi ada kipas ke? Kipas ada? Tak ada? Okay, tak apa. Kipas? Memang ada kipas. Takkanlah tak ada kipas. Okay, Kuat teruskan. Dah, sekarang dah tak ada dah. Okay. So, hari ni insyaAllah saya nak kongsikan tentang satu topik, satu benda yang saya baru discover lah. Okay? Edema. Okay? Siapa yang mungkin pernah mungkin tahulah pasal edema ni, mungkin lepas ni boleh tambah-tambah lah info yang ada kan. Okay, kalau siapa yang tak tahu, kita insyaAllah kita belajar sama-sama lah. Okay. Okay, so first kita try buat satu eksperimen dulu Kita ramai-ramai try buat satu eksperimen. Eksperimen ni simple je. Kita nak gunakan kita punya ibu jari, okay, dengan kaki. Boleh tak? Kalau kaki tu senangnya kita bersila sekarang lah kan, bersila so that kita senang nak sampai kaki tu lah. Okay, boleh tak? Semua orang okay Okay, so apa yang kita nak buat dengan ibu jari ni, okay, kita guna ibu jari ni tekan kuat-kuat dekat kita punya kaki. Kalau boleh yang dekat kawasan yang dekat dengan buku lali tu. Okay, cuba tekan kuat-kuat. Tekan. Okay, tekan, lepas tu kita lepas. Okay, dah lepas. Sekarang kita tengok kaki tu. Kita tengok kulit tu dia tenggelam ke ataupun timbul lepas kita angkat ibu jari tu. Okay. Kalau alhamdulillah ayah dia timbul balik. Okay. Kalau siapa yang timbul Okay. Jadi kalau siapa yang timbul tu insya-Allah you all tak ada problem edema ni lah. Okay, siapa yang dia kulit dia tenggelam, bila dah tekan dia tak naik balik kan. Okay, mungkin dia ada masalah edema. So ini adalah contoh orang yang ada edema lah. Okay, kiranya dia tekan dengan ibu jari, and then bila angkat ibu jari tu kulit tu dia tak naik, dia tenggelam macam tu. So ini adalah problem yang kita panggil edema. Okay. Sebenarnya saya nak kongsikan saya punya experience sendiri lah. Saya first encounter dengan perkataan edema ni masa tu saya pregnant. Second trimester tau. Second trimester kita pergi check up dengan doktor kan. Masa tu kaki memang ada bengkak sikit. Dia macam bengkak sikit, lepas tu doktor tekan. Doktor cakap, oh you ada mild edema. Mild tau. Tak adalah yang teruk punya condition. Lepas tu saya tanyalah, edema tu apa? Edema ni dia macam bengkak kaki lah, doktor cakap. Lepas tu nak buat apa? Doktor cakap, okay, make sure you jalan banyak lagi, minum air banyak, jaga makan, macam tu lah doktor cakap kan. Lepas tu dia macam, kira macam benda yang bagi dia something yang biasalah, orang pregnant memang akan dapat edema ni. Bagi dia macam tu lah, cara dia bagi tahu tu. Cara doktor bagi tahu. Lepas tu of course lah kan, kita balik rumah kita google pasal edema ni. Barulah tahu, oh apa benda edema ni sebenarnya kan. And sebenarnya baru-baru ni juga, okay, baru-baru ni saya perasan dalam 2-3 hari macam tu saya tak
tak minum air banyak tau. Kan kita macam everyday at least kita kena minum sekurang-kurangnya lah kan 2 liter air sehari kan untuk kesihatan badan kita lah. Tapi saya perasan memang masa tu memang kurang ambil air. So memang badan saya dehydrated lah masa tu kiranya. And masa tu juga saya banyak berdiri tau. Macam berdiri lama sebab buat kerja kan. Berdiri lama, lepas tu buat kerja pun lama, jadi penat tau. Badan tu penat, dah badan memang tak cukup air. Lepas tu kita pun buat kerja diri lama macam tu. So memang masa dah habis buat kerja tu memang rasa macam penat sangat. Malam tu kan lepas solat, lepas solat tu kita duduk lagi sekejap kan atas sejadah. Lepas tu perasan tau dekat kaki ada lubang macam ni. Macam ni lah kan. Dia tenggelam. Dia punya lubang tu bukan kecil tau. Ini sebab lubang kita tekan dengan ibu jari kan. Ni mungkin sebab masa solat tu kan, mungkin tumit ke tekan dekat kaki tu kan. Jadi besar lubang tu. Besar tumit punya size kan. So, lepas tu tekan-tekan tak naik. Macam teruknya kan, tak sangka lah sebab masa pregnant dulu tu dia tak adalah tak naik tau, dia just bengkak je. Yang ni memang nampak macam tenggelam kulit tu kan. And masa tu pula dah malam kan, anak saya tengah tidur, so tak buka lampu lah. Lepas tu keluar bilik baru nampak, ya Allah bengkak rupanya kaki. Memang dah besar lah kaki tu kan, besar daripada biasa. Lepas tu barulah teringat, lah tak minum air lagi, barulah minum. Tapi besok tu Alhamdulillah lah dia dah naik balik kan. Bangun pagi tu tengok macam dah okey dah. Okay, so itu macam saya punya experience sendiri lah tentang edema yang memang saya mengalaminya sendiri. Okay, so apa sebenarnya edema ni? Okay, edema ni dia sebenarnya adalah bengkak air pada anggota badan. Terutamanya kita punya kaki. Dia banyak terjadi dekat most of the cases kan dekat kaki lah edema ni kan. Dan edema ni dia berlaku bila ada pengumpulan cecair berlebihan dalam tisu badan. Terutamanya kita punya kulit. Okay. Kebiasaannya edema ni dia berlaku pada lengan dan kaki. Boleh juga terjadi pada otot, mata dan otak. Tapi biasanya dia dekat lengan dengan kaki lah. Sebab apa? Sebab kita punya gravity kan. So gravity dia tarik benda macam kat kaki, dia boleh senang pergi ke kaki, air tu pergi ke kaki. Tangan kita pun sebab kita buat tangan macam tu kan. So dia senang membengkak dekat lengan dengan kita punya kaki. Okay. So ini adalah contoh orang yang ada edema yang dekat bahagian mata. So mata pun boleh ada juga kes yang boleh jadi edema dekat mata. Okay, so apakah simptom edema ni? Okay, simptom dia kita nampak kulit kita tu bengkak, lepas tu kulit akan tegang. Dia macam tegang sangat, stretch sangat, lepas tu dia akan sakit. Kalau yang betul-betul kronik punya, yang betul-betul dah kronik kan, dia memang akan sakit. Kalau tengok kat sini kan, gambar ni adalah gambar tangan yang normal lah kan. Tangan yang tak ada problem edema. Yang ni yang ada masalah edema tu, nampak dia memang bengkak, okay, kulit dia boleh tegang macam ni and shiny. Dia macam shiny lah kan, nampak shiny kat sini. Selain tu kulit tenggelam lepas tekan, sembab pada kaki, muka atau mata, sakit-sakit pada sendi. Okay, kalau kaki tu memang sakit bila nak berjalan. Dan air kencing berkurangan. Contohnya kalau kita tengoklah, biasa kita kencing banyak ni kan, tiba-tiba rasa macam sikit je air kencing kita yang keluar. Ataupun mungkin dia punya frekuensi kita kencing setiap hari tu makin berkurang. So mungkin kita ada masalah edema lah kalau kita ada simptom-simptom yang saya listkan kat sini. Okay. So apa puncanya? Okay, kenapa edema ni boleh terjadi? Okay, satu, mungkin orang tu dia ada masalah buah pinggang.
buah pinggang okey, kita tengok buah pinggang dia memang ada banyak sangat fungsi. Tapi salah satu fungsi buah pinggang adalah dia nak expel extra cecair yang dalam badan kita. So kalau orang tu ada masalah buah pinggang dia tak dapat nak berfungsi dengan baik, buah pinggang tu tak dapat nak keluarkan extra cecair dekat dalam badan kita kan. Jadi cecair tu akan terkumpul lah. Tu yang buatkan orang tu boleh bengkak air ataupun orang panggil water retention ataupun fluid retention tau, macam tu. Okay, yang kedua mungkin orang tu dia mengalami masalah jantung. Okay, jantung kita tahu dia fungsi dia untuk pump darah. Okay, and darah dia kena daripada jantung dia keluar ke jantung akan pump darah pergi ke seluruh kita punya organ and then dia akan patah balik. Kan? Dia buat macam cycle macam tu. Untuk orang yang ada masalah jantung, dia punya otot dekat jantung tu dia tak kuat. So dia tak dapat pump dengan kuat. Satu lagi mungkin bila darah tu nak patah balik kan, nak patah ke jantung balik, dia tak dapat nak buat macam tu. So ada macam darah kan dia cecair kan, so mungkin ada yang tertinggal dekat yang the usual tempat yang dia akan tertinggal ialah dekat hujung-hujung kita punya badan lah, contohnya macam kaki ataupun tangan kan. Itu mungkin juga mereka ada masalah jantung. So dia punya muscle dekat jantung tu tak dapat nak pump balik darah ke jantung tu. Okay. Yang ketiga mungkin dia hamil. Biasanya orang yang ada masalah edema ni dia akan dapat orang yang pregnant dia akan dapat edema masa dia dah full term ataupun bila dah third trimester. Sebabnya bila baby dah besar kan, baby dia akan tolak organ kat dalam badan kita, mungkin akan juga menghimpit kita punya saluran darah tu. Okay, so bila dia dah himpit saluran darah tu, kita punya pengaliran darah kat dalam kita punya badan tu terganggulah. Okay, kalau ada gangguan pengaliran darah ni, okay, kita punya pengaliran darah tak sempurna, nanti akan samalah juga dengan masalah yang jantung tadi. Ada darah tertinggal kat sini sikit. Lama-lama dia terkumpul akan ada cecair yang berlebihan kat dalam badan kita. Okay. Yang keempat, DVT. Okay, deep vein thrombosis. Ini kalau kita ingat kita punya OPP chart tu kan, pasal thrombus tu kan, yang tritipins tu dia dapat melarutkan thrombus kan. Okay, ni orang-orang yang ada DVT ni dia ada banyak thrombus kat dalam saluran darah dia. Vein ialah saluran darah yang dia nak bawa balik ke jantung kan. Itu vein punya kerja lah. So mereka ni biasanya orang yang ada DVT ni dia punya selalu orang cakap darah dia pekat. Kira dia macam treatment yang dia akan dapat daripada doktor, usually dia akan dapat ubat cair darah lah, macam tu kan. So orang yang ada DVT ni pun ada masalah juga. Kalau mungkin orang yang ada edema mungkin berkemungkinan badan dia ada DVT juga. Dia ada masalah DVT juga. Okay. Yang kelima, badan dia kurang air. Macam saya punya kes baru-baru ni sebab saya dehydrated kan. Tapi pelik kan sebab badan kurang air tapi kita jadi bengkak air. Macam mana tu? Dia sebenarnya kita punya badan ni dia dah cantik dah tau. Allah dah cipta cantik kan. Bila badan kita dia rasa macam kita dah dehydrated kan, badan kita kurang air. Jadi badan kita dia automatically dia akan simpan air yang ada kat dalam badan. Dia macam dikumpulkan lah so that konon-konon kita tak dehydrated macam tu. Tapi sebenarnya badan kita dehydrated lah. Tu yang jadi bengkak air tu. Tu kadang-kadang orang cakap kalau kita water retention, minum air banyak-banyak. Pelik kan? Lagilah. Kan? Tapi sebenarnya
dengan air yang banyak-banyak tu dia boleh juga cuci kita punya buah pinggang. So buah pinggang boleh keluarkan cecair yang berlebihan kat dalam badan yang tak digunakan tu. Macam-macam lagi lah proses yang menolong, membantu kita punya sistem dalam badan tu berfungsi dengan lebih baik. Okey? Setakat ni ada soalan-soalan ke? Clear? Okay. So ni saya Google je lah. Google medical term yang digunakan. Sebenarnya actually kalau tengok lebih kurang je. Macam edema ni apa benda dia macam lebih kurang kan sebab kita masalah air cecair banyak dalam badan tu kan. Tapi ni sebagai info sajalah, okay? Macam kita belajarlah medical term punya kan. Okay, so satu peripheral edema, okay? Peripheral ni maksudnya something yang jauh daripada pusat. So something yang away from the center kan. So peripheral kita punya pusat kat perut tu kan. So yang jauh daripada perut kita contohnya macam kaki, buku lali, kita punya hujung jari, kita punya lengan, tu itu adalah dinamakan peripheral edema. Okay. Yang kedua ialah pulmonary edema. Okay, pulmonary maksudnya dekat lung lah kan, dekat paru-paru. So maksudnya ada pengumpulan lebihan cecair dekat dia punya paru-paru yang menyebabkan dia sukar bernafas. Yang ketiga, okay, cerebral edema. Edema pun boleh berlaku di otak. Yang keempat ialah macular edema. Okay, macular edema ni dia berlaku pada pesakit yang mengalami diabetes. Okay, macular ni ada satu tempat dekat kita punya dalam mata lah kan. Jadi dalam mata tu dia jadi bengkak. Ni panggil macular edema. Okay. So rawatan untuk edema. Macam kita fokuskan pada rawatan holistik kan. So kita nak merawat punca. Punca kenapa edema tu kita ada simptom edema pada badan kita kan. So kita tengok balik apakah puncanya. Okay, punca satu ialah kita punya masalah buah pinggang. Okay, buah pinggang dah bermasalah. So kita perlulah rawat kita punya buah pinggang ni supaya tidak bermasalah. Apa yang menyebabkan kita punya buah pinggang tu rosak at the first place kan. Mungkin dengan pengambilan ubat yang banyak boleh merosakkan buah pinggang. Kita punya pemakanan pun boleh merosakkan kita punya buah pinggang, macam-macam lagi kan. So okay, sorry. Okay, so kita cuba rawat kita punya masalah buah pinggang tu. Yang kedua, kita tengok masalah jantung. Masalah jantung tadi sebab dia punya sistem peredaran darah tak cantik kan. Kalau kita tengok poin nombor 3 dengan nombor 4 ni pun sama juga. Dia punya masalah tu ialah dia punya sistem peredaran darah tu tak cantik. Kan dia tak smooth lah kan. Itu masalah je. Jadi kita dah tahu kalau macam pasal sistem peredaran darah kita dah tahu dah sangat apa dia punya jenis rawatan kan. Kalau badan kurang air, okeylah kita minumlah air banyak. Macam tu. So kita cuba merawat punca kenapa kita sakit tu. Okay. So saya tunjukkan kita punya overpitch chart ni lah kan. Salah satu kandungan yang dekat dalam linzi tu, okay, ialah tritipins. Kita tengok tritipins ni dia dapat kurangkan kolesterol, dia dapat mempergiatkan pelarutan trombus, okay. Bila darah kita dah clear, cantik, jadi mudahlah untuk kita punya sistem peredaran darah tu mengalir dengan lebih lancar. Okay. Dan kita tengok juga yang nukleosida linzi ni pun ada juga pasal mengawal pelekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. Okay, yang tadi kita nak merawat kebanyakan punca masalah edema ni adalah sistem peredaran darah tu tak cantik. Okay. Selain itu, ada juga macam
Yelah kan, kalau kita dah ada masalah bengkak kaki tu, kita of course lah kena juga jaga kita punya pemakanan. Okay, kita kena kurangkan garam dalam kita punya masakan. Sebab apa, garam ni dia cakap macam dia boleh tarik air lah dalam badan kita kan. So kita tak nak badan kita dehydrated. So kita cuba kurangkan garam dalam kita punya pemakanan. Lepas tu pastikan kita mempunyai BMI normal. Nak mempunyai BMI normal ni maksudnya macam kita perlu makan benda yang berkhasiat, okay, makan pemakanan yang seimbang, okay, itu satu. Dan bukan tu sajalah, kita perlu exercise, kita perlu bersenam untuk pastikan kita punya BMI tu normal. Kalau berlaku edema, okay, kalau tiba-tiba kaki tu macam bengkak dan sakit, biasanya kita cuba untuk angkat kaki tu. Angkat sikit kaki, contohnya letakkan bantal kat depan kita masa kita tengah berlunjuk kaki kan. Letak bantal bawah tu nak tinggikan sikit supaya darah tu dia boleh naik balik ke atas macam tu. Tidak duduk atau berdiri tegak terlalu lama dalam satu masa. Okay, macam yang baru-baru ni itulah, saya pun memang diri lama sangat sampai mungkin darah macam tak jalan ke apa ke kan. So kita perlu make sure darah kita tu berjalan dengan lancar, kita cuba bergerak selalu, kita kasih stretch sikit badan tu kan. Janganlah macam asyik diri tegak je, tak boleh. Dan pastikan kita minum air yang secukupnya setiap hari. Okay. Itu saja. Saya rasa kita nak berkongsi pasal edema ni sebenarnya. Ada soalan ataupun ada siapa-siapa yang nak tambah? Silakan. Nak tanya sikit Apa rawatan kalau misal kata nak gunakan produk tu, nak guna produk Xianghu ni untuk rawat yang berlaku kebengkakan tu di mata ke, di kaki ke. Kita makan linzi sajalah gitu ke? Macam mana? Kalau tengok kan, kebanyakan yang masalah edema ni dia memang masalah macam peredaran darah, ada benda-benda yang tersumbat kan. Dan kita tengok balik yang tretipins tu, kandungan dalam linzi tu, tretipins, dia dapat melancarkan kita punya peredaran darah, dia dapat melarutkan trombus. So dia dapat insya-Allah memperbaiki kita punya sistem peredaran darah tu. Dan lama-lama kita punya sistem yang lain pun akan berfungsi dengan baik lah. Kalau macam bengkak dekat kaki tu, biasanya masalah peredaran darah. Kalau dekat mata, mungkin ada masalah macam diabetes ke apa ke kan. Tapi bila darah kita dah cantik, darah kita dah berjalan cantik kan. Darah kita tak ada benda-benda yang dalam badan kita tak ada benda-benda yang bertoksin tu, insya-Allah dia akan memperbaiki kita punya keadaan badan tu. Okey, kalau di hospital kalau ada macam ada berlaku edema ni, dia untuk lelaki lah yang ni kan, refer kat lelaki pasal dia doktor suruh kawal minum air. Jadi kalau misalnya kita air untuk satu hari tu dalam 500 ml saja. Lepas tu dia akan masukkan satu tube untuk ukur air yang keluar daripada badan. Tak boleh lebih daripada yang dia masuk. Berapa banyak masuk, dia akan keluar benda yang samalah kan. Tapi macam ada satu patient ni, dia minum air sikit tapi air yang keluar dekat dalam dia punya plastik tu banyak. Jadi macam tak faham macam mana dalam terms rawatan dia kencing manis lah. Orang kencing manis kan biasa macam tu. Dia tak boleh lebih air. Ada siapa boleh explain sikit tak?
I nak cuba kejap I nak ulang balik pada yang soalan Antita yang pertama tadi. Yang kedua tu I tak tahu nak jawab sebenarnya. I jawab yang pertama tu dulu. Macam tadi Antita tanya macam mana cara rawatan kan untuk yang masalah bengkak ni. So tadi kalau tengok Ina punya slides tadi, Ina ada mention beberapa punca iaitu mungkin masalah buah pinggang, mungkin masalah peredaran kan. So antara water retention ataupun blood retention lah kita jangkakan. Kalau masalah pengedaran darah tu mungkinlah masalah jantung dia lemah sebab tu tak dapat nak pump darah tu dengan baik dah pergi dan balik. Tapi I ada satu kes kaki bengkak ni, pergi check doktor, jantung okey, dia punya buah pinggang okey, semua okey lah, semuanya kan okey kan, macam tu kan doktor cakap test semua okey. Tapi kalau kita punya badan kata tak okey, iaitu menunjukkan result kakinya bengkak, dah tentulah ada something wrong kat dalam badan kita kan. So yang kita tahu in general kaki bengkak mungkin disebabkan water retention, mungkin disebabkan blood retention, tapi mungkin juga ada sebab-sebab lain unknown dalam badan kita. Oleh kerana tu sebab tu kita tak boleh nak pinpoint terus makan Lingzi untuk bantukan perjalanan darah ke apa. Bukan itu tujuan kita makan Lingzi semata-mata, tapi ialah Lingzi is more on nak scan kat mana masalah dia. Mungkin kalau doktor kata semua okey, lalas doktor tak bagi ubat. Kalau pada kita syukur alhamdulillah lah kalau doktor tak bagi ubat kan. Tapi bagi pesakit, dia balik rumah dia akan risau. Pesakit ni biasanya macam tu lah, dia akan lebih lega kalau doktor bagi dia nama penyakit. Dia akan lebih lega kalau doktor bagi dia ubat. Kalau doktor tak bagi ubat, dia akan balik dan risau, dia tak tahu nak buat apa. Okay, so pencadangan ialah berbalik kepada kita makan Lingzi dan produk-produk untuk cleanse. Okay, cleanse badan kita, set perut untuk bersihkan perut kita supaya badan kita bersih, keluarlah segala-gala yang tak perlu, nanti badan kita insyaAllah dapat berfungsi dengan baik semula. Okay, so harap jelas kat situ. Yang kedua pula, soalan kedua tu Tina nak jawab kan. Kenapa I nak fahamkan balik, maksudnya doktor tak kasih minum air banyak, lepas tu doktor tak kasih dia kencing banyak juga? Bukan, itu tak tahu macam mana, tak faham macam mana dia sukat air di hospital tu. Dia cakap tak boleh minum air banyak. Kata dia 500 ml aja satu hari. So sebab tak tiap-tiap boleh minum air banyak tu kenapa? Sebab kaki dia bengkak ke? Bengkak lah, ada berlaku bengkak. Mungkin dia punya dalam organ dalaman pun mungkin doktor ada check ada berlaku kebengkakan kot. Sebab dia x-ray lah apa benda kan. Jadi dia suruh kurangkan air, pengambilan air. Lepas tu air yang keluar daripada badan macam dia kencing pun nak kena sukat juga. Tapi masalahnya bila dia dah masukkan tube dalam dekat saluran kencing tu, air yang keluar daripada badan tu lebih daripada apa yang dia makan, minum. Maknanya badan dia tu memang banyak air yang terkumpul. Maksudnya air banyak keluar walaupun dia minum sikit, tapi kaki dia masih bengkak. Bengkak lah. Okay, so maksudnya kalau nak ikutkan macam Irina cakap tadi, betul tak? Irina kata one of the reasons kenapa kaki bengkak tu berlaku bukan sebab air banyak sangat dalam badan, tapi sebab kita dehydrated. Ingat tak Irina cakap tadi, masa dia hari tu dia kurang minum air, kaki dia bengkak. Sebab badan kita ni bagi tahu yang orang ni tak cukup minum air lah, so kita kena save. Sama juga dengan case kalau orang yang pernah dengar tak, orang diet, dia kurang makan tapi dia punya berat tak turun. Sebab bila orang diet tak makan langsung, tak boleh kalau dia tak makan, badan dia ingat dia tengah lapar. So apa yang badan dia akan buat, badan dia akan reservekan makanan, slowkan metabolic rate untuk mencernakan makanan tu. So kita ingat kalau tak makan, tak adalah kan, kalau tak ada benda masuk. Sebenarnya tak, badan kita boleh. Sebab tu kalau kita tengok dalam Biggest Loser ke apa, diorang cakap nak diet, kalau nak kuruskan badan, you kena makan tapi makan benda yang elok, dan dia kena sukat apa-apa yang dia kena makan, dan lepas tu you kena exercise. You kena makan dan kena exercise, you tak boleh stop makan. Okay, so rasanya sama case dengan air juga. Sebab tu pemahaman kita macam tu lah.
pemahaman doktor memang kurangkan water intake nanti selesai, tapi nampak gayanya tak selesai dan air still keluar lebih banyak, dan kita tahu kalau air keluar lebih banyak betul air masuk lebih kurang, lagilah dehydrated badan dia kan. So itu I punya komen lah on that. Nanti Nina nak sambung apa-apa tak? Okey, Assalamualaikum. Sebenarnya saya tak berapa faham soalan Ita tu. Tapi okey, nanti jap I nak ikut an example untuk orang-orang yang kaki bengkak. Ita tengok Ita, similar tak dengan Ita punya persoalan ni? Kalau orang selalu kaki bengkak kat hospital, doktor akan suruh dia kurangkan minum air. Betul. Because when kaki dia bengkak, dia tak boleh bernafas. Sampai pun tak ada sekap bernafas kan, kaki dia bengkak. So doktor suruh kurangkan dia air. Tapi bila doktor kurangkan minum air, dia jadi kurang kencing. So kadang-kadang doktor kasih ubat lawas kencing untuk bagi dia kencing. Oh betul. Ya. Ada So, ubat lawas kencing. Ubat lawas kencing tu dia panggil kadang-kadang dia panggil untuk orang awam, ubat lawas kencing dia panggil ubat sakit jantung juga. Untuk sakit jantung. Sebenarnya is ubat lawas kencing. Kalau you tengok dia punya scientific name kan, furosemide tu, itu untuk melawaskan kencing. Because pada dia orang tu tak cukup kencing, sebab itu kaki dia bengkak. Nampak tak? Tapi betul tak tu? Bila dia kasih ubat lawas kencing tu, dan dia kencing banyak, kaki dia akan kurang bengkak tau. Tapi masalahnya orang tu tadi kurang kencing pasal dia dah tak kasih orang minum banyak-banyak. Kan dia yang tak kasih, dia catu. Tak boleh minum banyak, nanti kaki bengkak. Tapi kalau you tak kencing pun kaki bengkak. So dah catu air tu, dia paksa pula cara lain. Padahal you can just suruh orang tu minum air banyak-banyak dan orang tu naturally akan kencing banyak-banyak. You all dapat tak what I'm trying to say? So now you faham ke tak faham korang semua ni? Jadi maknanya memang kena minum air banyak lah, tak payah jatuh kot untuk bersihkan badan kita. Masih kita depends. Kalau orang tu ada sakit buah pinggang yang kronik, dia memang tak boleh ambil air banyak-banyak. That catu tu memang kena kalau orang tu ada buah pinggang banyak. Tapi selagi doktor tak cakap you kena kurangkan minum air untuk yang cakap buah pinggang kan, sebenarnya it's good that you ambil air banyak. That's why kita always kata sementara you punya pemangambilan air ni belum dicatu oleh doktor, baiklah you minum air banyak-banyak. Sebab when the buah pinggang rosak, you memang tak boleh ambil banyak pun. Minum arwah mak saya masa dia meninggal dulu kan, satu hari dia boleh ambil only setengah daripada botol kecil mineral water tu. Almost one cawan satu hari tau. Because buah pinggang teruk. So that's why sementara kita ni yang sihat-sihat ni, masih buah pinggang masih okey. Dan doktor belum kata buah pinggang you rosak, minumlah air banyak. Sebab Ibna tadi kita dengar tak? Bila kita odema maknanya badan kita dehydrated. Bila kita dehydrated maknanya badan kita kurang air. So the solution to betulkan you punya kaki bengkak tu, jikalau you buah pinggang tak sakit kronik and kaki you bengkak, solution dia antara satunya ialah minum air banyak-banyak. Sebab kalau tidak tadi dia kata badan kita ingat kita kurang air, badan kita produce air, so makin bengkak. Nampak tak? So last time I pernah tanya a medical person, okay, since orang tu tak ada kencing, that's why kaki dia bengkak kan, that's why dia kasih ubat lawas kencing. Apa bezanya orang tu kencing dengan pakai ubat pelawas dengan kita yang kencing biasa? Keluar juga kan dia punya bahan toksin. Okay, orang tu kata bila you kekan ubat lawas kencing tu adalah dipaksa. Bukan natural kan, dia kasih ubat untuk dipaksa. So bila dipaksa, sebenarnya yang keluar dalam kencing terpaksa tu termasuklah benda-benda yang useful to your body. Yang mineral, yang zat-zat pun termasuk. Kalau kita kencing biasa, is actually kita perkeluaran. Bahan-bahan yang perlu keluar. Tak keluar tak. Tapi bila you paksa makan ubat lawas kencing, you makan kencing lebih lawas, kaki memang akan jadi surut bengkak. Tapi yang mineral, yang goodness pun ikut juga. So pokoknya sebenarnya just ikut nature, kita ikut fitrah je. Bila you ikut drug tadi, satu, stop air. Because kaki bengkak. Kedua, bila stop air kaki bengkak. Kedua, kasih dia ubat lawas kencing. Dah
overlapping drugs. You have to take one drug to control the symptom, you have to take another drug to counter the symptom. Sebab itu cuba ikut the natural way. Sebab itu better cegah daripada organ tu dah terlalu sakit. Kadang-kadang bila organ kita dah kronik and memang is failing, kini tu memang failing, memang kadang-kadang you terpaksa juga ikut juga cara yang tak betul tu. So always try to mencegah better than merawat. And dalam untuk tadi kaki bengkak tu, selain minum banyak air tadi kan, is also stress, is also emphasize that kita kena jaga kita punya gaya hidup, kena exercise, kena tidur awal, kena avoid gula, avoid processed food, avoid daging, avoid susu. Itu semua you tak boleh lari tau. Memang kadang-kadang kita susah nak avoid gula lah, avoid tepung yang susah kan. Tapi you tengok kalau kita ikut holistic healing, most penyakit, bukan most penyakit, all penyakit memang you kena stop all the processed food. Walaupun dia kata ada biasa makan gula, ada biasa tidur lambat. Kalau dia biasa tidur lambat, dia biasa makan gula, you dah biasa makan tepung, then you simpanlah penyakit tu. Kita tak boleh tolong. You boleh makan linzi sekoyan pun. Kalau you tak jaga your health habits, the linzi sekoyan tu tak bantu tau. Jangan salahkan nanti dia ni, aku dah beli linzi beribu-ribu tak baik kan. Check your health habits. Check your healing habits. Now, I know budaya kita, especially orang kita suka tumis, kita suka goreng, kita suka buat cengkodok, kita suka goreng pisang yang sedap natural tu pun kita goreng. Cempedak yang sedap makan pun kita goreng. Durian yang sedap tu pun kita buat pengat, kena tahu gula. Kalau tak ada telan, Adun cakap tak ada telan durian tu, kau tak buat pulut durian. Cempedak tak ada telan, kau tak goreng. So it's time to change. 2022 is coming, you all kena ubah yang gaya hidup. Mula-mula rasa macam tak selesa, tapi lama-lama when you dah used to the healthy living habit kan, benda yang tu semua tak sedap kan, tak sedap dah makan benda goreng. Dulu kalau McDonald nampak sedap no, lepas you dah biasa dengan healthy habits dah, you nampak McDonald tu macam ada my friend cancer patient, dia dah mula nak suruh stop McDonald kan, dia stress because dia tengok keluarga semua makan McDonald sedap no, stress no, kata Amkina kata tak boleh stress, tapi I stress, you tak dapat makan processed food, dia cakap. Lama-lama as she get used to that, dia nampak McDonald cakap, dia nampak tu pun kata berdiri bulu rumah dia. So kita nak adapt the healthy living, kita nak get used to it sampai kita comfortable dengan hidup yang sihat. Only diri kita sahaja yang boleh do that to yourself. Nobody can control kita. Kita macam okay, we are also trying to control anak kita, cucu kita kan, kita cakap kan. Tapi kadang susah, because cucu kita tu ada mak bapak dia pula entah-entah tak kan. So you faham. So bila kita duduk dengan cucu kita hitam, nanti kita trying to tukar nak cucu dia susah sikit. So what we can try to do is kita macam korang pun sama lah, korang duduk dengan mak ke dengan suami ke dengan anak ke. The best thing to do is you all start diri sendiri dulu. Biar orang nampak dan orang ikut. Kena buat. If not, you tak boleh get rid of your penyakit. Whatever you have. I mean, I still have penyakit. Kita still gata-gata malam-malam, garuk-garuk mesti ada tau. So, you know, if kita tak buat proactive steps to change our lifestyle, tak boleh lah. Sebenarnya kalau betul boleh tukar your lifestyle 100%, you tak perlu pun makan YK2, YKP, YKI semua tu. Sekarang keperluan because kita tak jaga lifestyle. Tadi lalu kat kedai goreng pisang, cik sedapnya goreng pisang, sedapnya cengkodok, sedapnya kan, tekak kita dah biasa dengan all those things kan. Sementara orang negeri lain pelik dengan kita punya the way we eating. Kalau you go to Mediterranean countries kan, most of their food is salad dengan olive oil macam tu. Bila diorang datang lagi, kita diorang pelik tau, kita masak semua benda-benda. Dia think you all have got so many fruit, semua you masak, semua you goreng. Pelik lah, diorang pelik tu, we are destroying benda-benda ni semua. So this is the time for kita to change. Kalau tak dapat change 100% pun kita ambil action towards that. InsyaAllah kalau kita tak dapat mengamalkan lama-lama, pelan-pelan, our future generation besok akan pelan-pelan bertukar juga walaupun perlahan. Okay? So kaki bengkak tadi, ingat kalau kaki bengkak orang tu dia punya ini belum tak ada kronik sakit dia, minum lebih air. Memang orang kata minum lebih air nanti kaki makin bengkak. Tidak. Itu kalau orang tu dah ada masalah yang besar. Okay, so banyak. Itulah dia punya peribahasa tu, you are what you eat kan. Betul. Memang suka makan yang masing-masing. So sebab tu kot air tu jadi membengkakkan badan dia.
Susah juga nak apa educate orang. Dah biasa dengan makanan itu kan. Pelan-pelan boleh insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. So ada lagi orang lain? Ada apa-apa lagi nak cakap tu ya? Sebenarnya. Hello. Sorry, Aku on lah. dah ke? I nak tanya satu boleh? Allah boleh sangat Puan Kamaya. Ni about drinking water Kadang kita stres minum air banyak, tapi kalau terlalu banyak pun ada risiko juga kan. Betul. You will leach out your minerals what not kan kalau terlalu banyak tak? So kita ambil cukup-cukup untuk kita lah kan. Maybe satu according to your body weight and activity ke kan. Maybe ada guideline lah for water intake. I dengar tadi Nurdin Darus cakap kan about water intake. Betul? Kita tak boleh too much pun tak boleh, betul. Nanti kita punya mineral semua akan tu. So one of the criteria yang he cakap, one of the criteria kita berdasarkan the colour of kita punya urine. Kalau kita nampak urine tu warna dark, maknanya kita kurang minum air. So dia kata lebihkan minum air. Kalau kita tengok urine tu memang dah clear, dah cantik, dah bersih dah kan. Tapi kalau you rasa still haus, minumlah. Kalau tak haus, kita janganlah kata I dah set satu hari nak minum 3 liter. Sudah kencing dah jernih tu pun nak minum juga kan. Dia kata jangan. So tapi kalau dah jernih, kalau still haus, kita minum. Tapi tak payah paksa. So that's one of the measuring stick they use untuk whether your body dah cukup air ke tak. Tapi because kita live in the tropic, saya cakap, memang kita need more water. Generally the man need about 2.5 liters. 3 liters, perempuan ni age yang weight biasa semuanya it depends betul on your weight, on your activity semua tu kan. So generally it's about 2.5 to 3 liters. Tapi tengoklah kencing tadi macam mana kan. Kalau tengok memang dark ni tak cukup air lah tu. Kalau cahaya kalau tapi still haus, tapi as long as you haus dia kata minumlah. Maknanya there's no tak payah rigid tau. Aku hari ni belum tiba 2.5 liter, aku paksa juga. Ataupun aku dah tiba 2.5 liter tapi aku dah tak haus, ada haus lagi ni boleh tak? So kena ikut juga kita punya keperluan. Kan? Mungkin juga boleh tengok indikator yang paling mudah ialah bibir kita kering ke kan. Kalau bibir kita kering tu maksudnya kita dehydrated, minum lebih air. Tapi kadang-kadang kita bibir kering kita letak lip balm kan. So sebaiknya minum air lah. Sebab kalau I pernah jadi dekat anak ayah umur 6 tahun, dia suka minum air tau. Dia suka minum air dan dia kerap berpeluh jugalah. Tapi masa umur dia macam 3-4 tahun tu I notice bibir dia kering. Tapi dia ni kuat minum air. So I tanya Aunty Lina kan, kenapa bibir dia kering walaupun dia kuat minum air? So Aunty Lina kata dia tak cukup lah. Sebab dia ni memang aktif lah. Budak lelaki kan aktif, selalu berpeluh dan sebagainya. So dia minum air banyak pun mungkin tak cukup untuk dia sebenarnya. So indikator dia ialah kita boleh tengok kalau bibir kering maksudnya dia tak cukup lah air. Atau mungkin ada masalah lain lah kan. Okay. So okay. Apa tu? Belit. Okay. Pun on on. So okay, ada apa lagi yang berkenaan dengan topik kita hari ini tentang bengkak. Bengkak kaki rupanya bukan kaki je boleh bengkak, mata pun boleh bengkak. Maksudnya yang macam sembab-sembab mata tu kan, bukan tak semestinya sebab kita kurang tidur ke apa, mungkin ada masalah lain. Okay, sekarang ni pun musim panas, kejap hujan, kejap panas, so kita kena ingatlah untuk minum air. Lately I pun rasa macam sangat-sangat haus. Especially bila cakap banyak pun boleh mengurangkan air dalam badan. Baru notice benda tu. Okay, so okay, kalau tak ada apa-apa soalan, ada apa-apa lagi nak tambah? Okay, sebelum kita akhiri sesi kita hari ni. Okay, insyaAllah minggu depan hari Isnin. Kalau kulit kita gatal tu maksudnya pun simptom yang kurang air juga kan? I rasa itu mungkin simptom kurang air sebab kalau gatal-gatal tu mungkin juga sebab kulit kering.
kan, sebab kalau Hmm. gatal mungkin sebab kulit kering. Apa-apa pun saya rasa air ni dia macam noham sangatlah kalau kita nak kalau kita cukup ke tak air, rasa noham kalau kita minum ekstra lebih sikit. Tak adalah banyak-banyak sangat kan. Kalau macam banyak sangat macam Aunty Kamalia kata tadi mungkinlah terlebih-lebih tu lampau pula kan. Ada setengah orang juga sebenarnya kenapa dia dehydrated, kenapa dia bengkak-bengkak ni sebab diorang ni malas nak ke toilet. Especially kalau kita tahu sekarang ni banyak pekerjaan macam Grab, Lalamove, taxi drivers. Diorang ni memang kadang-kadang kalau boleh nak kurang minum air sebab diorang nak kurang ke toilet. Diorang memang purposely nak kurangkan pergi toilet sebab susah kerja diorang. Diorang tengah drive, tengah on the road, susah. So kebanyakan daripada mereka ni sebenarnya kita kena susahlah pada diorang kerja lagi penting kan. Sebab diorang terlupa nak ke tandas. So benda-benda ni lah yang akan menjadi generasi akan datang ni mungkin berpenyakit sebab benda-benda macam ni. Okay, bukannya asal dia, badan dia sebenarnya okey. Tapi kita yang menjadikan dia. Kita yang dah train badan kita supaya kurang minum air dan sebagainya. Okay, so ni untuk pengetahuan kita bersama lah. So insyaAllah hari ni kita ada belajar sesuatu yang baru. InsyaAllah hari Isnin pula lepas ni kita akan sambung. Harap-harap tak ada apa-apa isu lagi hari Isnin. InsyaAllah hari sebenarnya plan nak share pasal business on macam mana kita nak lukis bola-bola network kita dengan lebih komprehensif lah macam tu, okay? Dengan lebih menarik. Okay, so insyaAllah I akan sambung nanti hari Senin. Boleh ajak downline juga untuk siapa-siapa yang berminat nak faham tentang kiraan PV ataupun nak faham tentang bonus prestasi pun boleh kita go through. Kita bukan study yang dia punya marketing plan chart tu saja, okay? Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh akhiri sesi kita petang ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu, jom kita ambil gambar. Itu sesi satu kali. Okay. Alright. Jom kita ambil gambar. Ready semua orang? Selalu tak ada benda. Okay, ada. Ada kotak. Rutin. Okay. 1, 2, sekejap, alamak nama nanti. Okay, banyaknya nanti lah. 1, 2. Sama muka yang tak nampak. Okay, thank you very much semua. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Kat situ tak kerja. wabarakatuh. Ada macam